2.6.3 bahagian 2. Selamat kembali, kita bertemu dalam bahagian kedua. Baik, objektif pembelajaran yang masih sama 2.6.3 mengaplikasikan penggunaan alatan dan perkakasan dalam proses penyediaan reka bentuk makanan. Ya, betul, ada banyak kriteria kejayaan. Namun begitu kita dah selesai membincangkan berkaitan dengan kriteria kejayaan, membincangkan kandungan untuk awak boleh kita telah selesai membincangkan kandungan untuk membolehkan awak mencapai kriteria kejayaan pertama. Gitu ayat dia. Jadi, cikgu yakin setelah awak melihat video bahagian pertama, semua orang telah berjaya untuk menyatakan 4 jenis alatan dalam proses penyediaan reka bentuk makanan, iaitu alatan untuk memotong, membentuk, menghias, menghidap. Dan untuk video bahagian kedua, kita akan memfokuskan kepada jenis alatan yang pertama, iaitu alatan memotong. Baik, untuk alatan memotong, dah nama pun untuk potong, maka alatan memotong kali ini akan dipenuhi dengan alatan-alatan yang mempunyai nama pisau. Ada 6 jenis pisau yang cikgu akan kenalkan kepada awak dan mungkin awak telah mengetahui. Kita akan belajar kembali. Ada 6 jenis pisau. Pisau yang pertama kita akan belajar ialah berkaitan dengan pisau tukang masak. Bahasa Inggerisnya ialah chef's knife. Okay, pisau chef. Pisau yang kedua, pisau penyisir ataupun boning knife. Pisau yang ketiga ialah pisau bulan sabit ataupun mincing knife. Pisau yang keempat ialah pisau bergerigi, serrated knife. Pisau yang kelima ialah pisau paring ataupun paring knife. Dan pisau yang keenam ialah pisau pengupas ataupun peeler knife. Ada 6 jenis pisau. Ini contoh muka-muka pisau itu. Yang mana satu pisau bulan sabit, mana satu pisau bergerigi antara gambar-gambar ni, nanti cikgu akan terangkan. Baik. Ini adalah ke-6 pisau yang awak perlu tahu dan awak perlu boleh untuk menyatakan. Awak kena hafal lah 6 pisau ni. Mudah je. Ada 6 pisau. Mudah je. Ingat pisau tukang masak, penyisir, bulan sabit, bergerigi, paring, pengupas. Ada 6 pisau. Dan untuk awak mencapai kriteria kejayaan yang kedua, untuk setiap pisau ni, awak kena boleh untuk menyatakan satu fungsi bagi setiap pisau. Kita mulakan dengan pisau yang pertama. Pisau pertama ialah pisau tukang masak ataupun chef knife. Macam mana muka pisau tukang masak? Ni muka pisau tukang masak. Kalau awak tak. Dalam realiti, ini pisau tukang masak. Nampak berbahaya sekali cikgu memegang pisau ini. Okay, ini adalah pisau tukang masak. Sama macam dalam gambar. Cuma hulu dia je, warna lain. Memanglah pelbagai jenama, pelbagai bentuk, pelbagai design. Ini adalah pisau tukang masak. Baik, macam mana kita nak mengenal pasti pisau tukang masak? Cara untuk mengenal pasti pisau tukang masak ialah pisau tukang masak mempunyai bentuk yang rata. Rata tu maksudnya dia rata lah. Rata. Dan kemudian melengkung di bahagian hujung mata. Maksudnya, kalau awak perasan pisau tukang masak ni, daripada sini sampai ke hujung ni, dia melengkung. Melengkung. Cikgu tak boleh lalukan guna tangan, nanti tangan cikgu darah. Dia melengkung. Daripada sini, makin lama, makin rapat, makin naik ke atas. Okay, dia melengkung. Okay, jadi ini adalah pisau tukang masak. Cara nak kenal dia bentuk dia rata dan melengkung di bahagian hujung mata. Baik. Waktu bila kita akan guna pisau masak ni fungsi dia pelbagai. Dia macam-macam dia boleh buat. Jadi macam-macam waktu kita boleh guna pisau tukang masak ni. Pisau tukang masak sangat sering digunakan disebabkan oleh fungsi dia pelbagai. Dan biasanya digunakan untuk memotong semua bahan masakan dan makanan. Potonglah segala benda yang boleh dipotong guna pisau tukang masak. Tapi hati-hati ya, benda ni tajam. Nak guna, kena hati-hati. Awak masih lagi bawah umur. Jadi setiap kali awak nak guna alatan memasak, terutamanya pisau-pisau yang tajam ni, pastikan ada orang dewasa bersama dengan awak untuk memastikan awak menggunakan setiap peralatan yang tajam ni dengan selamat. Kalau tidak akan berlaku kecederaan. Kita nak elakkan benda tu. Jadi hati-hati. Baik. Untuk pengetahuan awak, dekat sini dia ada banyak warna ni. Ni warna ungu, ni warna hijau, ni warna pink, ni warna hijau. Jadi, yang mana cikgu akan terangkan kenapa cikgu guna warna-warna ni. Untuk warna hijau, ini adalah warna yang menunjukkan fungsi. Yang warna hijau ni fungsi. Jadi, tadi cikgu suruh awak hafal nama pisau dengan fungsi. Jadi, hafal yang inilah yang warna hijau. Yang warna
Ungu ni adalah dia punya bentuk. Dia punya bentuk. Dia bentuk ataupun cara untuk mengenal pisau tu. Dan warna pink ni adalah maklumat tambahan. Jadi selesai berkaitan dengan pisau tukang masak, pisau chef. Cikgu yakin setiap rumah akan ada satu pisau chef. Jadi lepas ni awak pergilah dapur. Tanya mak, tanya ayah. Mak, ayah, kalau mak ayah masak guna pisau chef ada tak? Guna tak? Nak tengok? Ni lah pisau dia. Baik, pisau yang seterusnya adalah pisau bergerigi. Serrated knife. Macam mana muka dia? Ni muka pisau bergerigi. Minta maaf, rumah cikgu tak ada pisau bergerigi. Jadi cikgu tak boleh tunjuk secara live pisau bergerigi. Itu macam mana? Kita tengok gambar je lah ya. Baik, rumah orang bujang, barang tak banyak sangat. Baik, ini adalah pisau bergerigi, serrated knife. Nama pun bergerigi, maka cara untuk mengenal pisau bergerigi ni mudah je. Pisau bergerigi ni bentuk dia panjang. Dia panjang. Kemudian bentuk dia mendatar. Mendatar tu maksudnya macam ni Ini pisau chef. Pisau chef ni dia melengkung. Dia melengkung. Tapi kalau pisau bergerigi ni, bahagian bawah dia tu mendatar. Mendatar tu maksudnya macam ni lah. Umpama macam ni. Ini mendatar. Dia tak melengkung. Dia mendatar flat. Jadi pisau bergerigi biasanya kat bahagian bawah ni mendatar. Kat atas pun dia mendatar juga. Baik. Kemudian dia mata bergerigi. Dah nama pun bergerigi, mestilah mata dia bergerigi. Kalau awak pasal ni, dia bergerigi ni. Dan pisau chef pula. Pisau bergerigi ni selalunya nama kampung dia adalah pisau roti. Biasanya orang kalau nama skema dia adalah pisau bergerigi, nama tak skema dia adalah pisau roti. Nama gelaran dia adalah pisau roti. Orang selalu panggil dia pisau roti. Sebab dia sering digunakan dekat gerai-gerai burger tepi jalan. Okay, kedai-kedai burger awak kalau pergi tengok akan nampak lah orang guna pisau roti ni sebab fungsi pisau roti ataupun pisau bergerigi ni ialah untuk memotong bahan makanan yang lembut namun mempunyai permukaan kulit yang keras. Macam roti, kulit atas tu kan keras, lepas tu dalam tu lembut. Sebab itulah guna pisau ni. Jadi ni dua pisau, ingat yang hijau ni fungsi dan ingat nama dan kena pasti gambar. Baik, ni dua. Kita teruskan lagi. Pisau seterusnya. Pisau penyisir. Nama bahasa Inggeris ni adalah boning knife. Ni muka pisau penyisir. Ni pun cikgu minta maaf juga. Cikgu tak ada pisau penyisir dekat dapur rumah cikgu. Cikgu punya peralatan yang sangat sedikit. Jadi pisau penyisir tu cikgu tak dapat tunjuk. Cikgu tunjuk gambar sahaja. Baik, macam mana nak kenal pasti pisau penyisir? Pisau penyisir ni dia mempunyai bentuk bilah yang melengkung dan mengecil pada bahagian hujung. Pasal dia melengkung daripada sini melengkung, naik sini pun melengkung juga. Dan biasanya dia macam pisau chef ni dia lebar. Pisau chef ni dia lebar dekat bahagian sini, lebar, besar ni, besar. Lebar. Pisau penyisir ni dia tak lebar. Dia kecil je. Dan kemudian melengkung dekat atas. Dan selalunya kalau nak bezakan dia dengan pisau yang lain, awak boleh nampak dia ada macam tajam dekat bahagian sini juga. Okey. Dan apa fungsi pisau penyisir ni? Dia digunakan untuk memisahkan daging atau ikan dari tulang. Daging ni daging lembu, daging kambing, daging lah. Atau ikan dari tulang. Sebab itulah nama bahasa Inggeris dia adalah boning knife. Boning ni daripada perkataan bone, tulang. Jadi pisau untuk memisahkan daging atau ikan dari tulang. Fungsi dia yang kedua ialah untuk membuang urat dan lemak pada daging. Nanti bila kita nak sambut hari Raya Aidiladha ataupun Hari Raya Korban, awak akan nampak orang-orang lelaki yang berada di surau-surau, di masjid-masjid untuk melaksanakan ibadah korban, untuk membantu masjid dalam pelaksanaan ibadah korban. Masing-masing akan bawa pisau ni. Pisau penyisir ni. Sebab fungsi dia membuang urat dan lemak pada daging dan memisahkan daging dari tulang. Jadi ingat ya. Baik, selesai pisau yang ketiga. Kita masuk pisau yang keempat. Pisau yang keempat ialah pisau paring ataupun bahasa Inggeris dia adalah paring knife. Pisau paring knife ni, ni muka dia. Dia nampak lebih kurang macam pisau chef. Ni pisau chef, tapi dia berbeza. Rumah cikgu ada paring knife. Ni adalah paring knife. Okay. Paring knife dia lebih kecil berbanding dengan pisau chef. Dia lebih kecil. Okay. Jadi, dia mempunyai bentuk yang sama seperti pisau tukang masak, pisau chef, tetapi ukuran lebih kecil. Betul lah. Pisau chef besar ni, pisau paring besar ni je. Dia kecil. Dan dia juga mempunyai bentuk melengkung pada bahagian hujung. Dia melengkung sikit ni. Dan
tujuan dia, fungsi dia adalah untuk memotong buah sayur, buah-buahan, sayur-sayuran, keju dan untuk mengupas bawang. Biasanya pisau chef ni dia besar sikit. Contoh kalau kita macam nak potong macam bawang yang besar sangat, bawang yang kecil macam pisau chef ni macam terlalu besar. Jadi biasanya orang akan guna pisau paring ni lah untuk potong bawang tu semua. Sebab dia lebih kecil. Ada orang lebih selesa begini, tapi cikgu rasa kalau chef yang profesional semua dia guna benda ni. Okey. Dia ni pisau yang keempat. Pisau paring, ini fungsi dia. Kita masuk pisau yang kelima. Pisau yang kelima nama dia adalah pisau bulan sabit ataupun mincing knife. Pisau bulan sabit ni, ni gambar dia. Ini adalah pisau bulan sabit. Dia mudah untuk dikenali berbanding dengan pisau-pisau yang lain sebab dia berbentuk seperti bulan sabit. Sebab itulah nama dia pisau bulan sabit. Dan dia mempunyai dua pemegang. Orang lain semua ada satu pemegangnya, dia ada dua pemegang. Dia senang untuk membezakan. Apa fungsi pisau bulan sabit ni? Fungsi dia adalah untuk memotong halus herba dan sayur-sayuran. Ataupun untuk mencincang. Mencincang atau merincit. Sebab dia ada dua pemegang tu kan. Jadi kita senang nak cincang bagi haluskan benda tu. Tapi kalau awak tak ada pisau bulan sabit kat rumah pun, tujuan kalau awak nak mencincang bawang apa semua, kalau tak ada pisau bulan sabit pun masih boleh dilakukan oleh pisau chef dan pisau yang lain juga. Tapi ni spesifiknya pisau bulan sabit tu tujuan dia adalah untuk memotong halus herba dan sayuran. Kita masuk pisau yang terakhir sekali dalam kategori alatan memotong, pisau yang keenam iaitu pisau pengupas. Ni muka dia, yang ni cikgu ada. Bahasa Inggeris dia adalah filler knife. Dia pun senang dikenal pasti disebabkan dia mempunyai bentuk mata seperti pisau pencukur, lebih kurang, dan rupa dia tak macam pisau. Tapi nama dia masih lagi pisau. Okay. Pisau pengupas. Apa tujuan pisau pengupas ni? Kenapa pisau pengupas kena ada? Sebab tujuan, satu sebab dia mudah digunakan. Ini maklumat tambahan. Mudah digunakan kalau dia kecil dan ringan. Dia kecil dan ringan, memang ringan. Ringan, tak rasa berat pun, tak rasa terseksa pun memegangnya. Dan apa tujuan dia? Tujuan dia ialah untuk membuang kulit sayur-sayuran dan buah-buahan. Biasanya kita akan kupas, dia punya filler dia untuk kupas kentang, buang kulit timun, kupas, biasanya kan cikgu kentang, timun, buah apple. Itulah yang cikgu guna. Mungkin awak guna untuk benda lain. Tapi ni, itulah tujuannya, membuang kulit sayur-sayuran dan buah-buahan. Selesai ke-6 alatan memotong. Awak kena ingat alatan dan fungsinya. Jadi ini dah alatan dia, pisau tukang masak, ini pisau bergerigi, tukang masak. Okay, macam ni. Pisau tukang masak, ni fungsi dia memotong semua bahan masakan dan makanan. Pisau bergerigi, fungsi dia untuk ini. Pisau penyisir, ini fungsi dia, ada dua fungsi. Pisau paring, ini fungsinya. Pisau bulan sabit. Dan akhir sekali pisau pengupas. Awak kena ingat ke-6 pisau ni berserta dengan fungsinya. Barulah awak boleh capai kriteria kerjaan yang kedua. Jadi cikgu bagi masa untuk awak sebelum video ni berakhir, awak tekanlah space ataupun tekan butang pause, hentikan video cikgu. Pergi ambil buku, pergi ambil pen, salin benda ni. Salin dalam bentuk awak lah, nak buat bentuk nak hias cantik-cantik ikut kepunyaan pada awak, tapi salin kandungan ni, kemudian hafal. Bila awak boleh hafal, awak boleh bagi tahu pisau tukang masak fungsinya apa, pisau bergerigi fungsinya apa, maka capailah kriteria kejayaan yang kedua. Ambil masa, luangkan masa untuk catat. Awak kena ingat ya, ilmu ni, ilmu sekiranya tidak dicatat, dia akan terbang dan hilang. Jadi untuk mengikat ilmu, mengikat pengetahuan, awak kena catat. Barulah ingat. Jangan tengok, dengar je cikgu. Cikgu sedang mengajar alatan. Dengar je tanpa mencatat. Jangan. Catat. Jadi cikgu bagi masa, catat dulu alatan memotong ni. Catat semua jenis dia dengan semua fungsinya. Dalam video bahagian ketiga, cikgu akan terangkan alatan yang seterusnya, iaitu alatan untuk membentuk dan mengukir. Kita jumpa dekat video bahagian ketiga berserta dengan awak yang sudah menghafal 4 jenis alatan dan juga 6 jenis alatan memotong berserta dengan fungsi. Jumpa dekat video bahagian 3.